Hello guys. Okey. Hari ni saya nak tunjuk cara buat kotak tisu, sarung kotak tisu bentuk ni, corak ni. Nampak tak? Kotak tisu saiz 200. Okey, yang ni saiz 200 saya tunjuk cara nak buat saiz 200. Okey. Jangan lupa tahu sebelum tu subscribe dahulu, like, share. Okey, kalau rasa korang nak komen tu boleh je komen. Kalau ada permintaan nak buat apa, nak belajar apa, saya akan buat bila saya dapat cara nak kait yang korang minta tu. Okey, maaf juga tau kalau yang tak dapat saya tunaikan permintaan tu. Saya mohon sangat minta maaf. Okey, mohon maaf sangat-sangat. Okey, cara nak buat ni sarung kotak tisu ni, jom kita mula. Kita mulakan dengan jarum ni. Saya guna jarum ni lah. Okey guys, jarum ni gunting. Okey, benang saya guna benang kali ni. Nampak tak kali dia? Benang apa? So cord. Okey, saya ambil dari tengah-tengah. Okey, kita dapat. Okey, saya mulakan dengan tali air. Saya buat 50 tali air. Okey, satu. Ini satu tau. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okey. Kita dapat 50, buat macam ni tau. So, terus kita cantum di tali air yang pertama. Kita buat cantum buat slip stitch. Naikkan 3 tali air lagi ke dalam lubang yang sama. Kita masukkan 4 double crochet dan lubang yang sama tau, lubang yang single crochet tali air yang pertama. Kita masukkan 4 single crochet, 4 double crochet. Okey, double crochet yang kedua. Okey, yang ketiga. Dan yang keempat. Okey, dapat. Tali air yang kedua kita masukkan 1 double crochet. Okey. Tali air yang ketiga kita masukkan 1 double crochet juga. Yang ni kita kena masukkan 23 lubang. Okey, kita dapat 2 lubang ketiga. Okay, lubang ketiga kita kena masukkan 1 double crochet. Lubang ketiga, lubang keempat. Step lubang tali air tu tau. Lubang kelima. Kita buat 1 double crochet. Lubang keenam. Okay, lubang ketujuh. Lubang ke-8,
lubang ke-9, lubang ke-10, lubang ke-11, lubang ke-12. Kita buat double crochet juga. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23 double crochet. Nampak? Setiap lubang tadi kita masukkan. Okey. Lubang seterusnya, yang ni, lubang ni kita masukkan 5 double crochet. 1, 2, dalam lubang yang sama tau. 3, 4, dan 5. Okey, nampak tak? Dalam lubang ni kita ada 5 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5 double crochet. Okey. 1, 2, 3, lubang ketiga ni kita tanda dengan ni. Nampak tak? Lubang 1, 2, 3 tanda. Yang ni untuk bahagian pucu dia. Okey, yang di bahagian mula tadi pun sama juga, kita kena tanda. Di bahagian depan tadi kita buat 3 tali air kan, lepas tu 4 double crochet. Okey, lubang yang ketiga, 1, 2, 3. Okey, tiang yang ketiga ni. Okey, masuk, kita tanda 1, 2, 3. Okey, itu yang saya tanda mewakili bucu. Okey. Kemudian kita sambung balik. Di lubang seterusnya pun sama juga, kita masukkan double crochet 5 double crochet. Okey, lubang dia tak nampak tahu sebab dia kena himpit. Ni kita masukkan 5 double crochet juga. 1, 2, 3. Double crochet ketiga ni kita tanda nanti. Okey, ni 3, 4, 5. Okey. Yang ketiga tadi 1, 2, 3 ni kita tanda juga untuk pucu. Barisan kedua nanti kita buat, kita tahu kat mana bucu yang kita kena masukkan. Okey, sambung balik. Yang ni setiap lubang, 4 lubang ni dah kena himpit. Ni 1 lubang, setiap tali air ni kita buat 1 double crochet. Kita kena buat 23 double crochet setiap lubang. 1 lubang tu kena buat 1 double crochet. Okey, kita kena buat 23 tali air ni
masukkan 23 lubang. 1 2 3 4 5. Okey, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 okey, 16 17 18 19 20 21 22 dan 23. Kita ada baki satu lubang. Okey, satu lubang ni kita masukkan 5 double crochet untuk bucu. Nampak? 1 2 3 4 dan 5. Okey, 5 dan kita slip stitch dekat tali air yang ketiga. Okey, di bahagian bucu ni 1 2 3, lubang ketiga ni sepatutnya kita tanda. So penanda dah habis. Okey, nanti korang ingat tahu dekat lubang mana kita perlu masuk untuk bahagian bucu. Kita dah dapat barisan pertama. Okey, barisan kedua, naikkan 3 tali air. Okey, lubang seterusnya 1 double crochet. Okey, di bahagian penanda ni kita kena masukkan, kita buka penanda, kita kena masukkan 5 double crochet. 1 2 3 4 5. Okey, kita masukkan lubang ni supaya untuk bahagian bucu. Kemudian kita tanda balik 1 2 3 lubang ketiga ni untuk bucu barisan ketiga. Okey, seterusnya kita sambung balik buat. Saya dah tunjuk cara buat bucu dia. So setiap lubang ni yang tak bertanda ni kita kena masukkan 1 double crochet. Okey, di bahagian tanda ni kita kena masukkan 5 double crochet dalam lubang yang kita tanda. Okey, saya dah buat setiap lubang yang tak tanda tu, yang tak bertanda tu dengan 1 double crochet. Okey, nampak tak? Saya buat satu barisan kedua. Saya tunjuk barisan kedua ni je. Okey, nampak tak? Satu lagi. Dan kita dapat di bahagian penanda. Okey, di bahagian penanda ni kita masukkan, kita buka dulu. Kita masukkan 5 double crochet. 1 2 3
3. Yang ketiga ni kita tanda nanti 3. So yang ketiga kita tanda 3, 4 dan 5 masuk ke dalam lubang yang sama. Okey, lubang ketiga tu kita tanda. So lubang yang tak bertanda ni kita masukkan 1 double crochet, 1 double crochet juga. Okey, ni tu kita dah sampai dekat tempat penanda ni, kita buka dan sama juga kita masukkan 5 double crochet, 1 2 3 double crochet. Yang ketiga ni kita tanda. Kita tanda 3, 4 dan 5. Kita 5. Okey, yang tak bertanda ni kita masukkan 1 double crochet. Kita dah dapat sampai dekat penanda yang keempat. Sama juga cara dia guys, buka penanda tu dan masukkan 5 double crochet, 1 2 3. Lubang ketiga kita tanda, double crochet ketiga kita tanda dan sambung balik 4 5. Okey, ni buat 1 double crochet. Okey, nampak tak? Dan kita stitch di tali air yang ketiga dekat atas ni. Okey, kita dah dapat dua barisan guys. Nampak tak? Kita dah dapat 2 barisan. Okey, buat cara yang sama. Buat je cara yang sama. Setiap penanda ni kita kena masukkan 5 double crochet. Okey, double crochet yang ketiga kita tanda. Okey, faham kan cara buat dia? Yang tak bertanda ni kita kena masukkan 1 double crochet. Okey, korang buat sampai 7 barisan atau muat boleh kita ukur di atas kotak tisu tapak atas dia tu, cun-cun di atas tapak tu, maknanya barisan kita cukup untuk kita kait di bahagian badan. Okey, saya tunjuk yang dah sampai atas tu, dah siap bahagian atas. Okey guys, okey, saya dah dapat buat tapak dia ni, tapak sarung kotak tisu ni. Tapi saya buat 6 baris je. Nampak? 1 2
3, 4, 5, 6. Okey, yang dekat kita tanda ni saya buat 5 double crochet setiap yang tempat ditanda. Okey, saya dapat 6 baris. Okey, saya nak test dahulu. Kita nak tengok apa cukup tak dekat atas. Okey, kita tengok. Okey, muat tak kotak tisu? Saya guna kotak tisu 150. Okey, kalau korang nak guna 200 pun boleh. Cuma atas dia je ni sama je saiz dia guys. Cuma ketinggian kotak je yang tak sama. Okey, nampak? Okey. Kalau macam ni, 6 baris ni, ni dah boleh dah. Okey, dah boleh untuk kita turun ke bahagian badan. Kalau korang tak cukup, masih kecil tapak ni, korang boleh tambah 1 baris lagi. Okey guys, tambah 1 baris lagi. Okey, yang ni saya buat 6 baris. Okey, saya rasa ni dah cukup. So, barisan yang seterusnya saya nak buat single crochet setiap baris. Okey, setiap baris yang ni saya nak buat sekeliling ni single crochet setiap lubang. So, penanda ni kita boleh buka. Okay, ingat tak apa kegunaan penanda ni? Penanda ni untuk bucu. Start kita dari kita mula-mula buat tadi. Okay, dia penanda untuk bahagian bucu. Okay, barisan ni saya nak buat single crochet setiap lubang. Sebab saya nak turun ke bahagian badan. Okay, naikkan satu tali air. Nampak? Setiap lubang ni kita kena buat satu single crochet. Okay, korang ulang je cara ni sampai sekeliling tapak atas ni. Okay. Di bahagian bucu pun kita kena masukkan satu single crochet juga. Okay, tak payahlah tambah lagi di bahagian bucu tu. Okey, saya dah habis buat satu baris single crochet setiap lubang di atas tapak dia, atas tapak atas sarung ni, bukan tapak di bahagian bawah tau, tapak atas. Okey, dah dapat. Nampak? Sekeliling saya dah buat single crochet. Okey, kalau korang was, kita bolehlah sekat balik. Nanti bila tertarik, dia akan muat je ni. Selalunya saya buat 7 baris tau tapak ni. Okey, disebabkan saya lama sangat tak kait kotak tisu, jari mungkin agak longgar sikit, so dia dapat 6 baris je guys. Okay, kalau selalu buat tu mungkin dia akan rapat sikit. Okay, so kita dah buat sekeliling single crochet. Kemudian saya nak buat bahagian badan dia pula. Okay, bahagian badan dia kita mulakan dengan tali air. Okay, start dari sini juga, jangan potong benang dia. Okay, kita jangan potong benang. Kita start, nampak tak guys? Kita start tali air juga. Okey, mulakan 3 tali air. 1, 2, 3.
Okey, kemudian lubang seterusnya kita masukkan 1 double crochet. Okey. Di lubang seterusnya pun sama juga, kita masukkan 1 double crochet. Okey, di barisan ni saya rasa setiap lubang ni kita kena masukkan 1 double crochet. Okey, setiap lubang. Di corner pun sama juga, kita kena buat 1 double crochet setiap lubang. Kita nak mulakan untuk bahagian badan kotak tisu. Okay, corak ni saya buat corak bentuk bakul. Okay. Nampak di bahagian corner pun sama juga, kita buat 1 single crochet, 1 double crochet setiap lubang. Okay, ulang je cara ni sampai habis pusingan ni. Okay, sampai habis pusingan ni kita buat 1 double crochet. Okay, setiap pusingan ni kita buat 1 double crochet setiap lubang. Okay, saya dah habis barisan, dah habis pusingan. Okey, dah habis pusingan, kita slip stitch. Slip stitch di tali air yang ketiga. Okey, nampak tak hasilnya? Okey, dia tak naik lagi guys sebab baru satu baris. Okay, barisan seterusnya kita start buat corak dia. Mulakan dengan 3 tali air. Okey, kemudian 1 2 3 4 termasuk 1 tali air ni. Termasuk 3 tali air ni kita buat 5 batang. Kita mulakan dengan front post. Masuk sini. Okey, 1 tiang yang seterusnya, double crochet yang seterusnya. Yang kedua. Okey, ini yang ketiga. Dan ni yang keempat. Nampak tak? Kemudian 5 double crochet ni pula kita buat dari belakang. Nampak? Kau benang dari belakang. Ini nama dia back post. Double crochet back post 1. Yang ini kedua. Okey, nombor 3, ketiga, keempat, dan kelima. Okey, dapat 5. Okey, 5 lagi, 1 2 3 4 5. 5 double crochet lagi kita buat kawat dari depan. Okey, 1 2
3, 4, dan 5. Kita dah kawat dari depan. Okey, nampak tak hasilnya? Kemudian 5 lagi kita kawat dari belakang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Okey. Dan 5 lagi kita kawat dari depan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nampak tak guys? Nampak tak hasilnya? Dia tak jadi lagi sebab baru baris kita buat 2 baris. Okey, ulang je cara 5 double crochet kita kena buat back lock. Kemudian 5 lagi double crochet kita akan buat front lock. Okey, kawat dari belakang dan 5 lagi kawat dari depan. Ulang je cara ni sampai habis pusingan ni. Okey, kita nak habis barisan kedua untuk bahagian badan kotak tisu. Barisan kedua, pusingan kedua. Okey, nampak tak?
Ni. Dua, tiga, empat, lima. Okey, empatnya sama ke atas, kawat dari depan. So alang-alang ni satu lagi, terus kita buat kawat dari depan juga. Tak guys, kalau korang nak samakan dia turun naik, so kita kurangkan, kita ambil 4 bahagian depan, so 2 ni kita buat untuk bahagian kawat bahagian belakang. Okey, barulah nampak corak dia timbul dan tenggelam. Okey, dan kita stitch di tali air yang ketiga. Okey, nampak hasilnya untuk barisan kedua. Okey, barisan pusingan yang ketiga pula kita naikkan 3 tali air juga. Okey, yang ni pun sama, kita kawat dari depan juga. Okey, kita kawat dari depan, 1, 2, ikut yang kita buat untuk barisan kedua tadi. Bilangan untuk kita kawat ke depan tu sama je, 3, okey, 4. Dan bahagian kawat ke belakang ni pun kita kawat dari belakang juga. Okey, 1, 2. Dapat ikut tak guys? Kalau yang korang tak dapat ikut tu, boleh ulang balik tengok 3, 4. Okey, ni yang ke 5. Terlepas pula guys. Yang ke-5. Okey, nampak tak hasilnya? Kita buat je cara ni, ulang je langkah ni sampai habis pusingan untuk bahagian barisan untuk pusingan yang ketiga. Okey, saya tunjuk yang dah siap. Okey, kita dah habis barisan pusingan ketiga. Okey, barisan ketiga lah. Sama je cara kan, macam barisan kedua. Okey, ni tepi ni kalau korang tak cukup 5 batang kan, 5 double crochet, korang buat je mana yang baki tu, baki dia berapa korang buat je dia nanti tak nampak bila dah siap. So kita ni untuk tutup barisan ketiga, 1, 2, 3, sama je cara dekat tali air yang ketiga. Okay,
Okay, kita slip stitch. Nampak kita dah dapat hasil barisan ketiga hasilnya. Okay, kemudian barisan keempat pula, pusingan yang keempat, kita naikkan 3 tali air juga, 1, 2, 3, sama je. Okay, yang ni tadi kita dah buat dari depan, front post, kita kaut dari depan kan. Sekarang kita kaut dari belakang pula. Nampak? Kita kaut dari belakang. Okay, 1. Stitch yang bahagian depan tu sekarang kita kaut dia ke belakang. 2. 3. Dan 4. Okey, nampak? Okey, ni 5 double crochet ni yang kita kaut dari belakang tadi untuk barisan ketiga. Sekarang barisan keempat kita kaut dia dari depan, front lock. Okey, untuk barisan keempat kita buat front lock. 2, 3, 4 dan 5. Okey. Ni barisan ketiga tadi kita kaut dia dari hadapan. Sekarang barisan keempat kita kaut dia dari belakang. Kita kaut dia dari belakang. Okey, kita dapat habis. Ulang je cara, nampak tak hasilnya? Okey, nampak tak? Ulang je cara yang kita barisan yang ketiga tadi kita kaut ke belakang. Sekarang barisan keempat kita kaut dari hadapan. Okey, ulang je cara sampai habis keliling badan ni, badan kotak tisu. Okey guys. Okey, kita habis barisan keempat.
kita dah habis. Nak tutup barisan pusingan sama je, stitch di tali air yang ketiga. Okey, nampak tak hasilnya? Okey, nampak tak? Okey, benang pun dah habis guys. Satu gulung baru dapat ni. Okey, satu gulung benang tadi kita dapat ni je. Okey, untuk barisan kelima kita dapat 4 baris kan. Okey, barisan kelima pula sama je, naikkan 3 tali air. Okey, tadi kita buat back loop. Okey, sekarang pun sama juga. Barisan keempat kita buat back loop kan. So yang ni pun sama juga, kita buat back loop juga. Satu, dua, kita kawat dari belakang. Tiga dan 4. Okey, yang ni kita kawat dari depan pun sama juga. Barisan kelima pun kita kawat dari depan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang ni kawat dari belakang. Barisan keempat tadi kita kawat belakang, so barisan kelima pun kita kawat dari belakang juga. Ulang je cara ni sampai habis pusingan untuk barisan ke-5. Okay guys, yang tak dapat tu korang boleh ulang balik tengok. Cara dia taklah susah sangat, cuma korang kena tahu nak kait kawat dari depan dan kawat dari belakang. Cara kait, cara stitch front loop dan back loop, tu je. Okey, nampak? Okey, ni barisan kelima. Ulang je cara dia, ulang je cara sampai kita hampir ke penamat. Okey, untuk barisan ke-6 nanti saya tunjuk. Okey, kita nak habis barisan ke-5.
barisan kelima habis. Dapat tak guys? Sampai barisan kelima ni. Okay, cara tutup barisan pun sama juga. Okay, saya dah dapat 5 baris. Nampak tak hasilnya? Nampak tak? Okay. Okay, sekeliling dia. So, kita test di atas kotak tisu. Cuba masukkan. Okay. Bentuk dia macam ni. So, kita dah dapat 5 baris kan. Barisan ke-6. Okay, barisan 6 pula kita akan buat sama je, tapi di barisan ke-6 ni kat sini kita dapat 2 kan, 2 untuk apa, front lock. Okay, corak dia timbul 2, yang ini pun 2. So yang barisan ke-6 nanti kita akan buat front lock. Okay, yang barisan ke-5 ni kita tadi buat back lock kan. Barisan ke-6 kita buat front lock. Okay, dah nampak tak hasilnya? So, kita buat untuk barisan ke-6. Harap korang dapatlah guys sampai barisan ke-6 ni. Yang tak dapat tu, korang kena ulang balik tengok. Okay, tengok betul-betul, ikut betul-betul, mesti berjaya. Okay, nampak barisan ke-6 naikkan 3 tali air juga. Di barisan ke-5 ni kita dah buat back lock kan. Okay, sekarang kita buat front lock pula. Kaut bahagian depan. Sebab kita nak buat barisan ke-6 ni, kaut bahagian depan, kita dah dapat 2 corak yang timbul. So, corak yang ketiga ni kita kena buat dari kaut dari hadapan supaya dia tak timbul. Okay, sebab yang pertama tadi kita dah buat 2 timbul, so yang ni pun buat 2 timbul. Okay, yang barisan ke-6 ni, pusingan yang ke-6 ni kita buat start kaut dari hadapan. Okay, kita mulakan lagi. Okay, yang kaut barisan ke-5 ni, barisan ke-5 ni kaut dia dari hadapan, kita kaut dari belakang pula untuk barisan ke-6. Dia senang je guys kalau korang dah dapat. Kalau korang dah dapat cara nak buat dia, senang je buat ni. Yang ni barisan ke-6. Okey, saya berhenti di barisan ke-6 ni. Okay, nanti korang akan buat sepanjang setinggi kotak tisu yang korang ada tu. Pastikan 2 corak yang timbul ni korang dapat. Okey, setiap kali korang nak naikkan barisan seterusnya, korang kena tengok 2 yang timbul. Jika korang dapat 2 yang timbul, so korang akan start di barisan seterusnya dari depan, kaut dari depan. Okey guys, saya tunjuk sampai 6 barisan. Nanti selebihnya korang akan buat setinggi kotak tisu korang ada tu. Okey. Okey guys, saya dah buat sampai berapa baris? Tadi kita dah berhenti dekat 6 barisan ke-6. Macam ni kira dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dekat sini barisan ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, saya buat 13 pusingan. Okey, maknanya 13 baris lah hasil yang saya dapat. Nampak tak? So, tadi saya tunjuk guna kotak saiz 150 kan.
Tapi sekarang saya nak guna kotak 200. Okey, supaya dia nampak cantik sikit. Corak dia pun banyak. Okey. Okey, pastikan bucu ni kita bertemu dekat bahagian bucu kotak. Ni pun sama juga. Ni pun sama. Okey, saya gunakan kotak 200 tau. Tadi kita berhenti dekat barisan ke-6. So korang sambung je, sama je cara macam buat dekat barisan atas ni untuk barisan yang seterusnya sampai 13 baris. Okey, 13 baris atau panjang lagi, mungkin cara korang tu nampak rapat sangat kait. So korang boleh panjangkan lagi ikut kotak yang korang ada. Okey, nampak tak hasilnya? Bila dah kait bahagian badan kotak tisu, ini pun sama. Tak? Hasilnya, cara kita nak tutup, nanti kita buat jaring untuk kita tutup di bahagian bawah ni. Okey, dapat tak guys? Kalau yang tak dapat buat tu, bolehlah tengok balik cara buat video cara kita buat badan dia dari atas ni tadi, dari mula-mula kita buat sampai barisan ke-6. Okey, barisan ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sama je cara, ulang je cara dia. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara buat jaring di bahagian penutup dia. Okey, cara buat jaring, gunakan jarum yang sama. Okey, sekeliling ni tak payahlah kita buat single crochet. Terus je kita buat satu tali air dan masuk ke dalam lubang yang sama, kita buat satu single crochet. Okey, kemudian 12 tali air. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, nampak panjang mana? So kita longgarkan, kita masuk di sini, kat sini. Okey, kita langkah 1 2 3 4 5 6 double crochet tu dan lubang. So lubang ke-7 kita masuk, terus kita buat satu single crochet. Nampak? Okey, kemudian 12 tali air lagi. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Langkah 6 lubang, 1 2 3 4 5 6. Lubang ke-7 kita masuk, buat satu single crochet. Okey, hasil kita dapat macam ni setelah kita buat sekeliling dia. Ulang je cara. Okey, 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Langkah 7 lubang, 6 lubang, 1 2 3 4 5 6. Okey, masuk lubang ke-7. Okey, ulang je cara ni sampai sini, sampai sini. Sebelum tutup nanti saya tunjuk cara nak buat penutup dia. Okey, saya dah dapat nak habiskan ni. Okey, nak sampai penutup. Okey, nampak tak? Ni kita mulakan dari sini tadi. So cara nak tutup dia, kita naikkan 6 tali air dahulu. 3 4 5 6. Okey, kemudian kita belit 3 kali belit benang tu. Ini namanya triple double crochet. Okey, triple double crochet. Masuk ke dalam ni, dekat tali air yang kita mula-mula sekali buat tadi.
masuk kat sini. Okey, kemudian kita keluarkan 1, 2, 3, 4. Okey, nampak? Nampak tak guys? Okay, saya tunjuk sekali lagi. Setelah kita buat 6 tali air, kita buat triple double crochet. 3 kali kita belit dan masuk ke single crochet ni. Lubang single crochet dulu dan keluarkan 1, 2, 3 dan 4. Okey, nampak hasilnya? Kemudian kita sambung buat 12 tali air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, kita slip stitch di sini, single crochet di sini, di tengah-tengah tali air ni. 12 lagi. Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan single crochet di sini di tengah ni. Okey, ulang je langkah ni sampai nak ke penutup ni. Sampai sini saya akan tunjuk cara nak tutup. Okey. Okey, cara nak tutup. Okey, cara nak tutup barisan tali air ni. Nampak tak? Ni kita mula tadi buat. So, cara nak tutup dia, naikkan 12 juga tali air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Terus kita slip stitch di atas triple double crochet ni. Okey, masuk dan kita slip stitch. Okey, bolehlah potong. Ni potong panjang sikit untuk kita sorok panjang. Okey. Kita tarik ke belakang. So, kita sorokkan lebihan benang ni. Sorokkan lebihan benang ni. Guna jarum pendek tau. Saya ni terlampau panjang jarum ni. Okey, kita sorokkan supaya kaitan kita ni tak terlepas. Jangan potong pendek sangat. Kemudian barulah kita boleh gunting. Okey, nampak tak hasilnya? Dalam ni bahagian tepi. So, kita dah buat jaring untuk kita tahan. Okey, kemudian kita buat tali air untuk kita ikat jaring ni. Okey, saya buat tali air ni. Nampak tak? Tali air untuk kita ikat 200 tali air. Okey, cara dia. Yang ni jangan kita potong dahulu tau. Nampak tak? Tali air yang ke 200 ni kita jangan potong. So, kita masuk dari mula. Sebelum tu kita masukkan ke dalam kotak tisu. Pastikan bucu bertemu bucu ni supaya kedudukan kotak tisu tu sama dengan sarung dia. Sarung dia sama dengan kotak tisu. Okey, nampak tak? Asal yang kita buat. So, ni jaring dia ni. Kegunaan jaring ni supaya kotak kita tak terkeluar daripada sarung. So, saya buat dari sini lah. Kita selang-selikan. Masuk ni lubang seterusnya, keluar. Ini pun sama juga, masuk lubang seterusnya, keluar. Ni masuk, keluar. Okey, dapat tak? Harap korang dapat lah. Ikut ni, cara ni. Okey, sampai dekat mula kita masuk tadi. Okey.
sini, kat sini dan kat sini. Okey, nampak? Dia akan bertemu. Okey, dekat lubang ni tadi yang kita potong, kita masukkan ni dan kita tarik. Barulah dia terikat. So, macam biasa kita ikat dahulu. Takut dia terlepas nanti. Okey, ikat. Ikat 2 kali pun boleh, guys. Ikat 2 kali. Kalau risau dia terlepas, ikat 2 kali barulah kita potong ujung ni. Jangan potong pendek sangat tau. Kita tak habis lagi. Setelah kita ikat, kita sorokkan benang ni. Kita kena buat kukuh supaya barang yang kita buat ini tahan, tak mudah rosak. Ini kita sorokkan, sembunyikan benang dia. Kita sembunyi 2 kali, patah balik lagi. Pastikan lubang jarum korang ni besar supaya benang boleh masuk. Okey. Setelah patah balik dan sebelah lagi pun sama juga, buat juga sorok supaya tali ni tak terlepas. So, kita sorok dia. Sorok je, guys. Ni pun kita kena sorok 2 kali. Saya selalu buat, saya akan sorok 2 kali tau. Takut benang ikatan kita ni terlepas. So saya sorok 2 kali. Okey, nampak? Barulah potong lebihan benang ni, barulah saya potong. Okey, nampak tak? Dia tak akan tercabut macam mana pun kita tarik, dia tak akan tercabut, terlepas. So yang ni dah kita masukkan tali. Bolehlah kita tarik tali ni. Okey, buat macam ni, kita ikat. Okey, nampak tak? Ikat supaya kotak tisu kita tak terkeluar daripada sarung. Okey. Tada, hasilnya. Nampak tak? Ini stitch bakul basket weave. Stitch corak bakul. Okay guys, dah jadi dah. Nampak? Ni nanti kita letak hiasan. Okay. Setelah siap, korang boleh dah letak hiasan. Sarung ni dengan saiz 200 helai kotak tisu ni, 200 helai tisu saiz ni, saya guna dua benang, tapi satu lagi benang sikit je buat. Sikit je benang. Maksudnya saya guna 3 benang. So benang yang ketiga tu saya guna sikit je untuk buat di bahagian bawah ni je. Okey, kalau yang bahagian atas ni memang untuk cukup 2 gulung. Okey. Nampak tak hasilnya? Okey guys, korang dah boleh mencuba. Okey, hari tu korang minta cara buat corak ni kan. Sekarang saya dah tunjuk. Okey, jangan lupa tahu yang belum like, share, subscribe. Bolehlah subscribe, share dekat kawan-kawan. Okey, share link pun tak apa. Okey, saya dah buat. Sekarang korang pula yang buat. Okey, jumpa lagi kat video yang akan datang. Bye.